Bila menang orang Melayu nanti, menang pilihan raya PRU yang ke-15, maka tidak ada satu parti pun yang dapat menguasai kerajaan yang ada majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Itu tidak mustahil. Maka dengan itu, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Pasal apa? Kita ada sultan. Ketika Islam tu naik, diberi kuasa, semua orang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini saya nak share satu video orang ustaz yang bernama Ustaz Ahmad Bakhtiar. Ustaz Ahmad Bakhtiar ini telah pun meninggal pada 1 Oktober pada tahun ini, iaitu 2022. Telah pun mensyarah satu hadis pada 2 tahun yang lepas, tetapi perkara itu sebenarnya berlaku pada hari ini. Ustaz Ahmad Bakhtiar ini dia syarah hadis, tetapi dia kaitkan dengan keadaan kita sekarang ni, yang mana ke depannya kita tidak akan mendapat membentuk kerajaan dengan majoriti mudah kerana semua berpecah, tetapi sultan akan memberi penyelesaian yang terbaik. Pertama kali saya dengar ni memang saya merembang lah, sebab apa yang Ustaz cakap ni memang nampaklah sekarang. Jadi jom kita tengok video ni. Maka sudah ada pendapat-pendapat. Pendapat tu makna kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan itu harus, kemungkinan itu tidak mustahil, dikaji, ditinjau dari sudut tauhid. Apa dia? Bila menang orang Melayu nanti, menang pilihan raya PRU yang ke-15, maka tidak ada satu parti pun yang dapat menguasai kerajaan yang ada majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Itu tidak mustahil. Itu harus berlaku. Sebab apa? Sistem demokrasi makin lama orang sudah nampak banyaklah kelemahannya. Nanti kita ada agung, kita ada sultan-sultan yang dia bukan duk diam, dia menilai orang-orang politik ini. Bila pilihan raya nanti kalau berlaku dengan izin Allah, maka tidak mustahil sebagaimana yang saya kata, akhirnya tidak ada parti-parti yang dapat membentuk majoriti nak nak tumbuhkan kerajaan. Maka dengan itu, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Pasal apa? Kita ada sultan, kita ada raja-raja Melayu, kita ada agung. Yang saya bagi tahu tadi pun bahawa sultan-sultan kita kebanyakannya adalah ahlul bait. Maka ketika itu dia akan buat satu keputusan, yang keputusan akhirnya membenarkan apa yang saya kata, yang hadis kata, saya kunu fi akhir zaman yazharul Islam fi ardi Syam. Islam akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur dengan cara diberi kuasa, dengan cara aman. Lalu orang pun sanggahlah, macam mana Islam nak naik dengan cara aman? Zaman ni zaman perang, zaman jatuh menjatuhkan, zaman orang hasad kianat dengki macam mana bergaduh. Macam mana Islam nak naik dengan cara aman? Jadi kita bagi hujah dua. Satunya hadis menyebut. Yang keduanya ialah kuasa Allah. Kamu tak percaya kuasa Allah? Allah boleh membenarkan kemaksiatan, kezaliman pemimpin-pemimpin dunia hari ini di mana saja. Tuhan biarkan. Jadi kalau dia nak gantikan dengan Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apa masalahnya? Dia boleh buat. Dah dia buat, dia datangkan hadis tadi, hatta ya'ti qaumun min qibalil masyriq, hingga datang panji-panji hitam daripada timur, wa yas'aluna haqala yu'tauna, maka tidak diberi, fa yuqatiluna fa yunsaru fa yu'tauna masalu, maka daripada timur ni pemimpin diberi apa? Diberi kuasa. Fala yaqbalunahu, pemimpin ini yang daripada timur ni dia tak nak terima, sebab dia kerja dia nak menegakkan hukum. Dan 5 wajib sunat haram harus makruh, diberi kuasa pemerintah, dia tak nak. Macam Saidina Abu Bakar, dia tak nak. Dia menangis-nangis dekat ceramah, kenapa kau pilih aku, kenapa kau pilih aku. Dia tak gairah. Begitu juga pemimpin daripada timur, dia tak nak, dia paksa. Kalau kau tak terima juga, negara ni akan bertambah teruk, akan dikuasai oleh Yahudi, oleh negara-negara barat, oleh musuh-musuh Islam. Maka ketika dia terpaksa terima, hatta yadfa'uha ila rajulun min ahlil bait, sehingga akhirnya dia serah kepada kuasa itu kepada ahlul bait. Siapa? Imamul Mahdi. Mana kita dah dekat lah. Benda sebab itu disebut-sebut bahawa timur. Kalau kita buka Google internet, kita akan tengok kebangkitan Islam daripada timur ni dah ratusan ribu website.
Bukan puluh-puluh ribu, ratusan ribu khabar ni. Khabar cerita mutawatir ni semua orang dah tahu. Siapa dia istimewanya bangsa Melayu, istimewanya orang Jawa Bisti, orang Jawa Bisti, orang Melayu sejarah, orang Melayu ni macam mana. Bacalah Wali Songo, baca tentang Azmat Han, baca tentang Nabi Ibrahim. Orang dah nampak timur inilah yang kata syiar Islamnya hebat. Jadi untuk nampak Islam ni hebat, mesti ada ujian. Inilah ujian dalam PRU yang ke-15. Kita tengok, walaupun kita nak menang, kita nak Islam berdaulat, itu cita-cita kita, baguslah. Nama itu macam itu sangat baik. Tapi jalan yang kita tempuh ni al-maklum, jalan apa? Jadi nanti Allah nak letakkan Islam tu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika Islam tu naik, diberi kuasa, semua orang suka. Orang Islam pun suka, orang yang tak Islam suka, berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Wah, inilah dia kata benar-benar Islam. Apabila ada apa? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Berkat panggilkan. Jadi tuan-tuan, inilah masanya kita usahakan taubat. Tak nak mengatur orang, tak nak menghina orang. Udah cukup dah tu. Janganlah kita puas hati dengan amal ibadah kita. Kita buat sebanyak amal, maka kita lupakan saja. Sebab kita memang tak ada kuasa. Nak buat apa pun tak boleh. Nak sembahyang subuh tak boleh, sembahyang subuh, asar, maghrib, isyak, semua tak boleh. Sebab tak ada kuasa. Tapi boleh buat. Subuh boleh buat, doa asar boleh buat, semua boleh buat. Tapi kuasa tak ada. Semua dengan izin. Dengan izin. Buat apa pun dengan izin. Sebab itu kita masuk surga bukan dengan amalan, dengan rahmat. Pasal apa saya tak masuk surga dengan amalan? Sebab amalan kau siapa yang buatkan, siapa yang izinkan, siapa yang gerakkan? Engkau ya Allah. Tahu tak tu? Masuk surga dengan rahmat. Amalan mesti buat. Amalan kena diikhtiarkan, kena berusaha, kena bertindak. Sebab syariat dan hakikat tidak boleh berpisah. Zahir syariat kita beramal, zahir syariat kita yang berbuat, zahir syariat kita yang berzikir. Hakikat syariat siapa yang buat? Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu, sembahyang, puasa, zakat, haji. Dia yang menggunakan kita yang tak ada kuasa ni. Dia guna kita ni sebagai asbab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan yang paling besar tuan, elok dah kita tahajud, elok dah kita sembahyang sunat duha, elok dah kita banyak berzikir. Berhentilah daripada menghina orang, gantikan dengan doa. Berhentilah daripada mengumpat orang, gantilah dengan berdoa. Tegurlah dengan hikmah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita selamat. Dengan amal tu tak ada tersangkut nanti. Sekian saja, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat semua, marilah kita ambil pengajaran kepada apa yang berlaku pada hari ini, kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai akhir zaman, dan apa juga yang disebutkan oleh almarhum Ustaz tadi. Sahabat semua, tidak hairanlah pada zaman ini jika kita bercakap mengenai Islam, orang akan pandang lain. Jika kita mengamalkan Islam, orang akan pandang serong. Berpolitik, ekonomi dengan cara Islam, orang akan pandang lain. Sebab Islam akan menjadi asing akhir zaman nanti. Sekarang inilah sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Sahabat semua, pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah mereka yang asing, iaitu berpegang kepada Islam, mengamalkan Islam, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi sahabat semua, marilah kita berpegang teguh kepada agama Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian dalam hidup kita. Islam itu adalah way of life, cara hidup kita. Semoga Allah beri rahmat dan redha-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.